billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Abdul Rahman, seorang guru di Sekolah Menengah Agama Ma'had Akademi Islam Kedah di Kubang Sepat. Saya merupakan seorang pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, Jitra, dan saya sangat berminat dalam bidang perguruan kerana pekerjaan guru adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Sekarang, saya berada di semester yang kedua di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Pada semester ini, saya mengambil subjek EDUP 2132, Profesionalisme Keguruan. Pensyarah saya ialah Encik Muhammad Azrin bin Hassan. Pada tugasan ini, saya dan rakan-rakan ditugaskan untuk menganalisis isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan. Sesungguhnya, para pendidik hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan perpaduan kaum. Pendidik pada hari ini telah membuktikan bahawa mereka telah menyumbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Guru merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. Apa yang saya fahami melalui Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka dan beberapa bahan bacaan yang lain, guru merupakan seorang pengajar, pendidik dan pengasuh dalam proses pembelajaran sama ada dalam bidang ilmu maupun akhlak individu. Dalam konteks bahasa Arab, guru dipanggil mudarris, iaitu pengajar. Namun, dalam Islam, guru bukanlah pengajar sahaja, bahkan pelbagai panggilan atau istilah lain merujuk kepada tanggungjawab guru yang sebenar. Antaranya ialah panggilan muallim, iaitu penyampai ilmu yang sebenar, murabbi, iaitu yang menjayakan proses mendidik dan tarbiyah. Yang ketiga, muaddib, iaitu mengajar budi pekerti, dan juga mursyid, iaitu sebagai pembentuk kepimpinan insan. Mari kita kupas satu persatu definisi etika dan perundangan. Etika merupakan peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain, dan aturan ini menegaskan perkara yang benar dan salah. Menurut ahli falsafah, etika ialah peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat pula, etika bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Perundangan pula ialah undang-undang bertulis yang telah digubal oleh penggubalan undang-undang yang lain. Antara dokumen Undang-Undang Pendidikan di Malaysia termasuklah Perlembagaan Persekutuan, Surat Perkeliling Ikhtisas yang berkaitan, SPI, Pemberitahuan Undang-Undang Am PUA Akta Pendidikan 1996 dan lain-lain lagi. Menurut Yaqin, undang-undang ialah satu set peraturan yang mentadbir tingkah laku manusia yang bertujuan untuk keadilan dan mestilah bersesuaian, diterima pakai dan dipersetujui secara umum oleh masyarakat. Dalam tugasan ini, saya memilih 3 isu utama tentang etika dan perundangan dalam pendidikan. Tiga isu tersebut ialah yang pertama, guru
melempang dan menolak murid. Isu yang kedua, guru tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Yang ketiga, gangguan seksual terhadap murid. Mari kita lihat isu yang pertama, iaitu guru melempang dan menolak murid di khalayak ramai. Sebelum itu, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan menampar atau memukul. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, menampar bermaksud tindakan memukul dengan tapak tangan, manakala memukul pula ialah mengenakan sesuatu yang keras atau berat dengan kuat. Saya senaraikan dan datangkan contoh beberapa akhbar tentang salah laku guru dalam melakukan kecederaan kepada murid. Seterusnya, mari kita lihat sedutan video daripada berita televisyen tentang guru melakukan kekasaran ataupun guru melempang atau menampar murid di khalayak ramai dalam suatu majlis di sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT sedang menjalankan siasatan dakwaan seorang guru bertindak memukul murid di sebuah sekolah rendah di Kuala Terengganu semalam. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah JPNT Azman Ottoman Alliance Abdullah berkata pihaknya tidak boleh memberi sebarang kenyataan kerana kes itu masih dalam siasatan. Beliau yang mengesahkan perkara itu berkata tindakan awal sudah dilakukan selepas menyaksikan video yang ditularkan melalui Facebook berdurasi 41 saat mengenai seorang guru memukul kepala dan menolak seorang murid di sekolah itu. Kejadian dikatakan berlaku di sebuah dewan ketika perhimpunan diadakan sempena program cegah rokok dan vape kira-kira jam 10 pagi semalam. Video terbabit telah ditonton kira-kira 35,000 orang dan mendapat 4,799 komen serta dikongsi 5,749 pengikut sejak disiarkan semalam. Difahamkan video insiden itu dirakam seorang guru daripada sekolah itu dan dimuat naik melalui FB. Guru yang merakam video itu dikatakan tidak bersetuju dan kurang senang dengan tindakan dan kaedah pentadbiran sekolah berkenaan. Berdasarkan video tadi, pada pendapat saya, tidak perlu guru tersebut melakukan sedemikian walau apa pun kesalahan yang dilakukan oleh murid, kerana pasti akan ada tindakan yang akan dikenakan. Mari kita lihat Surat Pengkeliling Ikhtisas Bilangan 7 2003, Peraturan 5, Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 di bawah Ordinan Pelajaran 1957 menyatakan bagi maksud menjaga disiplin dalam kalangan murid, guru besar hendaklah mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat dengan syarat bahawa hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang dan hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan merotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapis dengan pakaian dan hendaklah difahamkan hanya guru besar ataupun dengan kuasa yang nyata diberi olehnya dalam hal yang tertentu sahaja. Tindakan guru tersebut sekiranya murid tersebut mengalami kecederaan, pasti akan ada kesalahan ataupun akan ada tindakan yang lebih berat. Mari kita lihat Akta Kesalahan Penderaan terhadap Kanak-kanak 2001. Seksyen 31 /1 A Akta Kanak-kanak 2001
yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Sedikit penambahan tentang akta kesalahan-kesalahan tersebut. Yang pertama, mendera tetapi tidak cedera, penjara maksimum 1 tahun, denda tidak melebihi RM2,000 di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Yang kedua, mendera sampai cedera parah ataupun hampir mati, penjara maksimum 7 tahun dan denda di bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan, atau penjara 12 tahun di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan, atau penjara maksimum 10 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak. Yang ketiga, mendera memakai senjata tetapi tidak menyebabkan kematian. Hukumannya adalah penjara maksimum 10 tahun atau sebat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan, atau penjara maksimum 12 tahun di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan, atau penjara maksimum 10 tahun atau dan denda tidak melebihi RM20,000 di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak. Yang keempat, mendera sampai mati tetapi deraan itu kebiasaannya tidaklah menyebabkan kematian. Hukumannya adalah penjara maksimum 30 tahun dan denda di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Dan yang kelima, mendera sampai mati dan deraan tersebut sememangnya akan menyebabkan kematian, di mana hukumannya adalah hukuman mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mari kita bacakan sedikit sinopsis sebutan kes. Seorang guru telah bertindak dengan memukul seorang murid di bahagian kiri, tangan dan kaki dengan menggunakan rotan. Kejadian ini berlaku di salah sebuah sekolah di negeri Johor. Hal ini demikian kerana murid tersebut telah memanggil guru dengan gelaran pondan dan menyebabkan guru tersebut terlalu marah dan bertindak merotan murid tersebut. Ibu murid berkenaan telah membuat laporan polis berhubung dengan kejadian tersebut. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Johor Bahru dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor telah menjalankan penyiasatan tentang kes berkenaan dengan kerjasama pihak polis. Kementerian Pendidikan KPM juga menegaskan akan melakukan siasatan sebaik mungkin berhubung kes berkenaan supaya keadilan dapat diberikan kepada kedua-dua belah pihak. Penentuan kes bagi kes tadi ialah dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/2003 dan Peraturan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia telah tertulis mengenai kuasa guru merotan murid. Senarai dan kategori kesalahan disiplin murid di sekolah, di mana salah laku murid boleh dikategorikan kepada 3 jenis kesalahan, iaitu kesalahan berat, kesalahan sederhana dan kesalahan ringan. Guru tersebut juga boleh didakwa di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda
tidak melebihi RM20,000 atau penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesalahan berat yang dinyatakan adalah murid boleh diberi hukuman rotan di punggung menggunakan rotan ringan maksimum 3 kali jika didapati bersalah. Kategori kesalahan berat juga adalah biadab terhadap guru, pengawas dan rakan-rakan lain. Berekoran dengan pelbagai kes yang telah berlaku, mari kita analisis apakah punca yang menyebabkan berlakunya kes-kes tersebut. Yang pertama, gangguan emosi guru dan murid tidak menghormati guru. Guru juga adalah manusia biasa, sememangnya akan mengalami masalah gangguan emosi baik pun di rumah ataupun di sekolah. Dengan sikap murid pada zaman kini yang kurang menghormati guru dari sudut kata-kata, tingkah laku dan sebagainya. Yang kedua, konflik antara guru dan ibu bapa. Perkara ini juga boleh diketengahkan kerana ibu bapa masa kini banyak yang memenangkan ataupun memihak kepada anak-anak mereka dalam apa jua kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Seterusnya, mari kita lihat kesan-kesan yang boleh berlaku akibat daripada kes tadi. Yang pertama, guru mengenakan hukuman tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan. Berekoran daripada apa yang telah dilakukan oleh guru tersebut akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Yang kedua, murid akan merasakan keselamatan mereka terabai akibat daripada perbuatan guru menampar mereka, dan juga murid juga boleh merasakan boleh mendatangkan perasaan malu apabila tindakan tersebut dilakukan di khalayak ramai. Mari kita lihat isu yang kedua yang saya datangkan dalam tugasan ini, ialah guru tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Apakah yang dimaksudkan dengan ponteng ataupun tidak hadir? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ponteng ialah lari daripada tanggungjawab atau tugas hakiki tanpa kebenaran atau pengetahuan. Berikut saya datangkan beberapa contoh akhbar tentang guru yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Seterusnya, mari kita lihat video yang telah saya petik daripada berita televisyen tentang guru yang tidak hadir ke sekolah tanpa alasan munasabah. Seorang saksi dalam kes guru yang didakwa ponteng sekolah selama 7 bulan mengaku terkejut dengan maklum balas guru besar SMK Taun Gusi Kota Belud di Sabah terhadap aduannya berkenaan ketidakhadiran guru tersebut. Cikgu Ibrahim Jadoon memberitahu Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu bahawa guru besar pada ketika itu, Suib Hanap, seolah-olah meremehkan potensi murid-murid sekolah berkenaan. Saya sampai kelas petang, Suid bagi tahu saya, jangan tinggal lama sangatlah, mereka murid kampung, potensi mereka tak tinggi, jelas Ibrahim ketika menjawab soalan daripada peguam plaintif. Prosiding terpaksa ditangguhkan seketika selepas Ibrahim gagal menahan emosi dan menangis mengenang kata-kata guru besar SMK Taun Gusi itu ketika dia melaporkan isu berhubung guru Jainal Jamran yang ponteng 7 bulan. Dia juga memberitahu mahkamah yang bersidang hari ini bahawa Suid menyalahkan pihak guru kaunseling dan lembaga disiplin sekolah kerana menurutnya gagal menangani masalah guru ponteng. Terdahulu ketika disoal peguam plaintif, Syairin Sikayun berkenaan sikap Jainal, dia berkata guru terbabit tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap pelajarnya, malah sering ponteng mengajar tanpa rasa kesal. Tambahnya, Jainal juga terkenal dengan sikap barannya dan sering memalukan pelajarnya kerana tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka.
Ibrahim turut berkata bahawa dia pernah bersemuka dengan Jainal dan bertanya mengapa dia tidak mengajar kelas yang telah ditetapkan, dan Jainal mendakwa bahawa dia tidak suka dengan sesetengah pelajar terbabit. Ibrahim akui telah melaporkan masalah guru ponteng kepada seorang pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Rizwan Ahmad, dan antara tindakan yang diambil adalah satu lawatan daripada KPM ke SMK Taun Gusi. Kes saman guru ponteng oleh Siti Nafira Siman diwakili oleh peguamnya Shirin, manakala guru yang disaman itu diwakili peguam kanan Persekutuan Jessica Daimis. Perbicaraan kes guru ponteng di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berlangsung di hadapan Hakim Ismail Ibrahim. Perbicaraan kes guru ponteng di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berlangsung di hadapan Hakim Ismail Ibrahim bersambung esok. Berdasarkan berita tadi, kesalahan guru tidak hadir ke sekolah tanpa sebab merupakan kesalahan yang melanggar Peraturan 4/2/G, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Ketidakhadiran daripada bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tata tertib. Setelah menimbang laporan yang diterima, pihak berkuasa tata tertib boleh mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai tersebut mengikut Peraturan 27 atau 28. Mari kita lihat sedikit sinopsis sebutan kes. Seorang guru tidak menghadirkan diri ke sekolah tanpa sebab yang munasabah. Pihak sekolah telah menghantar beberapa pucuk surat sebagai amaran atau peringatan berhubung ketidakhadiran guru berkenaan ke sekolah. Namun, kelakuan guru berkenaan tidak berubah dan masih tidak hadir tanpa alasan yang munasabah. Laporan telah dibuat berhubung sikap guru tersebut dan siasatan terhadapnya dijalankan oleh pihak sekolah dan pihak bertanggungjawab. Penentuan kes daripada kes guru yang ponteng tadi, pengurusi Lembaga Tata Tertib Kumpulan Pengurusan nombor 2, pihak berkuasa tata tertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat setelah menimbangkan pelanggaran tata tertib yang telah dilakukan oleh pegawai dan memutuskan bahawa pelanggaran tata tertib tersebut adalah dari jenis yang patut dikenakan hukuman dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawah Peraturan 37 Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan Tata Tertib 1993. Kes pegawai ini telah dikemukakan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran selaku pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan untuk tindakan selanjutnya. Mari kita analisis apakah punca ataupun faktor yang boleh berlaku yang menyebabkan guru tidak hadir ke sekolah. Yang pertama adalah bebanan tugas kerja. Menurut satu akhbar yang menyatakan tugas guru bertambah akibat daripada banyaknya arahan. Hal ini menyebabkan guru merasa beban untuk hadir ke sekolah kerana terlalu banyak tugas yang perlu diselesaikan. Yang kedua, tidak bertanggungjawab terhadap tugas. Guru yang mengetahui tanggungjawabnya, apa sahaja yang berlaku, pasti dia akan hadir ke sekolah ataupun melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang guru untuk mendidik anak-anak bangsa. Kesan daripada sikap guru ponteng ke tempat kerja ataupun konteks ini iaitu ke sekolah. Yang pertama, guru tersebut telah menyebabkan bebanan rakan sejawat dan pihak sekolah. Bebanan dari sudut apa? Dari sudut kerja-kerja ataupun
kelas-kelas yang ditinggalkannya perlu diganti oleh guru lain, di mana guru lain juga mempunyai waktu mengajar yang banyak ataupun yang sudah ditetapkan. Tetapi apabila guru ini tidak datang, maka guru lain perlu untuk menggantikan kelasnya dan menyebabkan guru tersebut tidak dapat melakukan tugasnya yang lain dan menyebabkan guru tersebut merasakan beban dan merasa marah terhadap rakan yang tidak datang tersebut. Yang kedua, murid juga tidak mendapat pendidikan yang berkualiti. Apabila guru tersebut tidak hadir ke sekolah, maka banyak tajuk ataupun banyak bab yang murid tidak dapat mempelajarinya mengikut rancangan pengajaran tahunan ataupun rancangan pengajaran harian yang telah ditetapkan dalam konteks ataupun dalam bidang perguruan. Seterusnya, isu ketiga ialah gangguan seksual terhadap murid. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan gangguan seksual. Gangguan seksual ialah perlakuan yang tidak diingini melalui lisan, isyarat, sentuhan, psikologi dan gambaran yang berunsurkan seks. Ia biasanya dilakukan secara berulang dan menyebabkan orang yang diganggu berasa tidak selesa, dihina, tersinggung atau diancam. Boleh lihat di skrin paparan-paparan akhbar yang menyatakan tentang guru melakukan gangguan seksual terhadap murid di sekolah. Terdapat beberapa bentuk gangguan seksual. Yang pertama, lisan. Yang kedua, isyarat. Yang ketiga, fizikal. Yang keempat, visual. Dan yang kelima, psikologi. Apa itu bentuk gangguan seksual melalui lisan? Iaitu penggunaan bahasa lucah melalui perbuatan, berjenakan ataupun membuat bunyi-bunyian. Yang kedua, iaitu isyarat yang bermaksud perilaku yang memberi maksud keinginan berunsurkan seksual. Bentuk yang ketiga, bentuk fizikal, iaitu gangguan berbentuk sentuhan fizikal. Yang keempat, visual, iaitu perlakuan menghantar gambar, video, nota, objek atau bahan berunsur lucah. Dan yang kelima iaitu psikologi, perbuatan cuba merapati secara seksual. Seterusnya, mari kita lihat sedutan berita daripada TV9 tentang gangguan seksual guru terhadap murid di sekolah. Seorang guru sekolah rendah dihukum penjara 9 tahun dengan 2 sebatan selepas didapati bersalah melakukan amang seksual fizikal terhadap murid lelaki berusia 10 tahun. Hakim Mahkamah Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak Yung Zarida Sazali menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Syahril Syafi'i 33 tahun selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Guru bahasa Arab itu turut ditahan dan diarahkan menjalani khidmat kaunseling pemulihan selama 8 tahun serta di bawah pengawasan polis selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara. Mahkamah bagaimanapun membenarkan permohonan peguam tertuduh untuk menangguh hukuman penjara sehingga rayuan selesai didengar di Mahkamah Tinggi. Tertuduh dikenakan jaminan RM15,000 dan perlu melaporkan diri ke Balai Polis berdekatan sehingga rayuan selesai. Pada 28 November 2018, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak lelaki itu di rumahnya di Subang Bestari Shah Alam. Disabitkan bersalah di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Telah termaktub dalam buku Tata Cara Tindakan Tata Tertib. Perbuatan melakukan gangguan seksual tersebut adalah melanggar Peraturan 4A Peraturan Pegawai Perkhidmatan Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 PU-A 395/1993.
Perbuatan ini juga diartikan sebagai memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam, iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan 4/2/D Peraturan Pegawai Awam Kelakuan Tata Tertib 1993 PU-A 395/1993. Mari kita lihat Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Yang pertama, ambang seksual fizikal atas kanak-kanak di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Jika disabitkan kesalahan, akan dihukum dengan penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan boleh dihukum dengan hukuman sebat. Yang kedua, ambang seksual bukan fizikal atas kanak-kanak di bawah Seksyen 15 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Jika disabitkan kesalahan, akan dihukum dengan penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Mari kita lihat sedikit sinopsis sebutan kes. Encik Aiman, iaitu bukan nama sebenar, adalah seorang pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 di sebuah sekolah kebangsaan KK. Dia didapati telah melakukan gangguan seksual terhadap seorang murid perempuan di sekolahnya dengan menyentuh alat sulit murid perempuan berkenaan. Perlakuan ini berlaku ketika dia berselisih dengan murid berkenaan di bahagian tangga bangunan A di bangunan sekolah tersebut. Kejadian ini mengakibatkan berlakunya trauma kepada murid tersebut dan murid tersebut telah menceritakan kepada kedua-dua ibu bapanya dan kedua-dua ibu bapanya telah membuat laporan polis di Pejabat Polis Daerah Berdekatan. Laporan tersebut telah sampai kepada pihak sekolah dan guru besar sekolah berkenaan telah menyiasat dengan memanggil dan bersoal jawab dengan guru tersebut. Kemudian, guru tersebut mengakui bahawa laporan tersebut adalah benar. Penentuan kes, Pengerusi Lembaga Tata Tertib Kumpulan Pengurusan Nombor 2, pihak berkuasa tata tertib yang mempunyai kuasa mengenakan hukuman selain buang kerja atau turun pangkat setelah menimbangkan pelanggaran tata tertib yang telah dilakukan oleh tertuduh dan memutuskan bahawa pelanggaran tata tertib tersebut adalah dari jenis yang patut dikenakan hukuman dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat di bawah Peraturan 37 Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Mari kita lihat Peraturan Pegawai Awam Kelakuan Tata Tertib 1993 berkenaan dengan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. 4A-1-A menyatakan seseorang pegawai tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain, iaitu seseorang pegawai tidak boleh membuat cubaan untuk merapati orang lain secara seksual atau meminta layanan seksual daripada orang tersebut. 4A-1-B pula menyatakan seseorang pegawai tidak boleh melakukan apa-apa perbuatan yang bersifat seksual berhubung dengan orang lain dalam keadaan yang setelah diambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau tergugut. Yang seterusnya, 4/2/D, seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Mari kita analisis punca kes berkenaan. Yang pertama, pada pendapat saya adalah kurang penghayatan agama, di mana seseorang yang mendalami ilmu agama ataupun mempunyai pengisian rohani yang baik tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Apatah lagi sekiranya dia mengetahui kod etika guru bahawasanya
perkara tersebut mempunyai undang-undang yang boleh dikenakan tindakan. Seterusnya kita tengok yang kedua, iaitu masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga ini boleh berlaku sekiranya pasangan tidak melayani dengan baik ataupun mempunyai konflik di antara pasangan tersebut dan menyebabkan dia melepaskannya di tempat awam ataupun pada orang lain. Kesan daripada gangguan seksual tersebut, guru tersebut telah mencemarkan profesi seorang guru dan tidak memenuhi etika dan perundangan ataupun kod etika perguruan yang sebenar. Yang kedua, keselamatan murid terancam. Murid akan merasa trauma untuk ke sekolah kerana menganggap ada guru-guru yang sedemikian rupa akan melakukan sedemikian terhadap mereka. Seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah ataupun cadangan untuk mengatasi masalah ataupun kes-kes yang telah berlaku dalam etika dan perundangan keguruan. Yang pertama, pihak berkuasa boleh menganjurkan program pengisian rohani dengan cara menjemput penceramah-penceramah yang hebat ataupun ustaz-ustaz daripada kalangan orang yang mendalami ilmu agama ataupun mempunyai ilmu agama yang tinggi dengan sentiasa memberi pengisian rohani supaya setiap daripada guru-guru ataupun mereka yang berada dalam penjawat awam yang berada dalam perkhidmatan awam dapat sentiasa memperbaharui rohani mereka dan akan sentiasa mengetahui atau mengingat bahawasanya kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan sentiasa melakukan apa yang disuruh oleh Allah ataupun dalam istilah agama iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Seterusnya yang kedua, pihak berkuasa boleh menganjurkan program etika dan perundangan profesi perkhidmatan awam. Perkara ini sudah pasti diketahui oleh mereka yang berada dalam perkhidmatan awam. Tetapi pada pendapat saya, program ini sangat diperlukan untuk memperbaharui pengetahuan atau akan sentiasa mengingatkan mereka dalam perkhidmatan awam tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sepanjang berada dalam perkhidmatan awam. Seterusnya yang ketiga, membina hubungan baik dengan ibu bapa melalui program-program anjuran sekolah. Contohnya, sekolah mengadakan program kacau bulan Ashura yang melibatkan guru-guru dan juga ibu bapa. Di sini, ibu bapa dan guru-guru dapat menjalinkan ukhuwah yang baik dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Selain itu, program seperti Hari Sukan Sekolah di mana menjemput kesemua ibu bapa untuk hadir memeriahkan dan di sini dapat menjalinkan juga hubungan erat silaturahim antara ibu bapa dan guru. Seterusnya, yang keempat, pihak berkuasa juga boleh melakukan pemantauan berkala di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga sekolah agama rakyat. Hal ini demikian supaya guru-guru ini sentiasa merasa mereka diperhatikan dan mereka akan sentiasa berhati-hati dalam apa jua tindakan dalam kehidupan mereka sebagai seorang guru dan perkhidmatan awam. Dapat disimpulkan di sini, profesionalisme keguruan adalah salah satu nilai penting dalam mengekalkan kualiti dan menjamin perkembangan sektor pendidikan negara. Tugas guru bukan sahaja untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian murid. Guru perlu sedar bahawa mereka merupakan role model dalam pembentukan sahsiah diri murid di sekolah. Penerapan dari sekolah juga amatlah penting. Seterusnya, sebagai seorang penjawat awam, perlu sentiasa diingati bahawa terdapat perundangan yang menetapkan tata kelakon
kelakuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh guru. Etika Kerja dan Standard Guru Malaysia (SGM) merupakan garis panduan bagi melahirkan guru yang berwibawa serta mencapai standard yang diperlukan dalam pendidikan. Oleh itu, guru mestilah berpegang teguh dan menjiwainya bagi meningkatkan tahap profesionalisme perkhidmatan pendidikan. Sekian, terima kasih.